preview, lebih tepat kita nak preview tentang pasukan Seri Pahang FC. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak cap baru kan. Kita cubalah. Kita cuba buat yang lain sikit. Ni baju pun baru. So plastik TV. Lain macam malam ni. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang preview, lebih tepat kita nak preview tentang pasukan Seri Pahang FC. Seperti yang ramai maklum, Seri Pahang FC seperti juga sebelum diswastakan, mereka telah pun menggunakan Stadium Darul Makmur yang berlokasi di ibu negeri Pahang, iaitu di Kuantan, sebagai Stadium Hope. Dan macam kita tahu, macam ramai yang tahu, di belakangnya pasukan Seri Pahang ni adalah penyokong yang sangat setia. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai Elephant Army. Sub Ultras Malaya ni yang aktif. Aku memang suka antara Ultras ataupun gerakan-gerakan penyokong yang dekat Malaysia ni, yang antara yang aku respect, EA. Pasukan Seri Pahang FC musim lepas, musim 2021, hampir ditendang ataupun terkeluar jatuh ke Liga Premier. Hampir kerana mereka menduduki tangga yang ke-10 di antara ke-12 pasukan. Mereka agak diparas-paras lah. Diparas-paras betul-betul kan. Okey, kita cerita sikit lah untuk Seri Pahang FC tahun lepas, season lepas, tahun 2021, di mana pasukan Seri Pahang FC dibimbing oleh Thomas Duli dan pembantunya adalah Christophe Gamel. Tetapi telah pun direhatkan. Term dekat Malaysia ni direhatkan pasal dia tak nak dipecat nanti kena bayar pembahasan. So dia guna istilah direhatkan. Mungkin itu diorang punya term sebenarnya kan. Setelah, kalau tak silap aku, 2 perlawanan awal telah pun kalah kepada Selangor dan juga perlawanan kedua kalah kepada Perak FC. Tugas interim telah diambil oleh coach Pablo Dola Saleh. Masa tu Dola Saleh, coach Dola, dia bertindak sebagai pengurus pasukan. Tetapi apabila Thomas Duli pun direhatkan sehingga hujung musim Liga Super 2021. Okey, untuk tahun ni Liga Super 2022, Seri Pahang FC telah pun melantik Christophe Gamel, iaitu bekas penolong Thomas Duli. Tahun lepas Gamel ni dia telah pun direhatkan juga sama dengan Thomas Duli, tetapi beliau telah pun di-offer untuk menjadi coach Piala Presiden. Kira naik pangkat lah menjadi coach Seri Pahang FC, manakala coach Dola Saleh kekal sebagai pengurus pasukan untuk musim ini. Untuk musim Liga Super 2022, Seri Pahang FC bagi aku agak melakukan satu rombakan yang agak besar apabila mereka tidak menawarkan kontrak kepada pemain-pemain seperti Helmi Eliza yang telah pun 6 tahun, lebih kurang 6 tahun menjaga gawang, begitu setia kepada Seri Pahang FC, menjaga gawang, menjadi kubu terakhir. Tapi bagi aku rasa ni salah satu faktor adalah usia. Mungkin satu langkah yang tepat untuk mengetengahkan player-player muda. Fazli Mazlan juga tiada dalam senarai kali ini kerana Fazli Mazlan ni berstatus pinjaman daripada JDT. Cuma Fazli Mazlan apabila dia kembali ke JDT telah pun disambar oleh pasukan Selangor FC. Itu nanti kita cerita lain. Beberapa pemain import juga tidak dikekalkan, di antaranya yang ini yang aku cakap agak surprise, Harold Goulon. Seorang pemain pertahanan back yang agak kental, antara benteng-benteng yang utuh untuk pasukan Pahang ataupun Seri Pahang FC dalam masa 3 tahun ni. Beliau boleh menjaringkan gol, menanduk, juga boleh mengelecek. Bagi aku Harold Goulon ni memang sedap. Tapi yang pastinya Harold Goulon tidak disambung kontrak, tidak ditawarkan kontrak untuk musim
2022 ini. Begitu juga dengan pemain import yang lain, Aung Kauman dan juga Abu Bakar Yakubu serta Kenjo Atiu. Kebanyakan mereka ni telah dibawa masuk ketika pertengahan musim tahun lepas, terutama Abu Bakar Yakubu dan juga Atiu. Yalah, aku tengok pun tak ada impact pun sebenarnya. Masuk pun dalam 6 bulan lah, senang kata 6 bulan. Berbanding dengan Manuel Hidalgo, beliau pada mulanya tidak ditawarkan kontrak, tetapi nanti aku cerita. Antara pemain-pemain yang kekal, macam kita tahu arkitek pasukan Seri Pahang FC, juga arkitek Harimau Malaya, Azam Aziz, antara midfielder yang begitu kreatif. Bagi aku kiranya generasi selepas Syafiq Rahim, Badrul Batiah, Azam Aziz adalah seorang arkitek, pemain yang sangat kreatif. Hantaran beliau sangat baik. Muslim Ahmad juga antara player yang dikekalkan, tetapi pada awalnya ataupun tidak ditawarkan kontrak, tetapi tak tahulah kenapa ada U-turn kan. Muslim Ahmad kembali ke pangkuan pasukan. Nick Swirat juga kekal untuk musim ni, dan beberapa pemain-pemain yang lain yang masih lagi setia dengan pasukan Seri Pahang FC. Antara pemain-pemain lokal yang baru untuk Seri Pahang FC, David Rowley yang berumur 31 tahun telah pun menabur bakti sejak 2018 di Malaysia. Bermula dengan PDRM Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan juga yang terakhir membantu pasukan Pulau Pinang untuk meraih tempat ketiga pada musim lepas. Kiranya David Rowley ni kiranya dalam 5 musim, macam-macam tiap-tiap tahun tukar-tukar pasukan. Tetapi beliau masih lagi antara pemain-pemain utama bila beliau mewakili satu-satu pasukan. Untuk tahun ni beliau telah memilih ataupun Seri Pahang telah memilih beliau untuk menagih keringat, menagih kudrat David Rowley di tengah padang. Sean Kennedy antara salah seorang pemain kacukan juga tahun ni telah disambar oleh pasukan Seri Pahang FC. Seri Pahang FC tahun ni macam dia punya ambil player-player baru kan. Sean Kennedy yang macam kita tahu adalah bekas pemain akademi JDT 4 dulu, dipinjamkan daripada KL City kalau tak salah aku pada musim lepas. Dia bermain untuk pasukan UiTM FC pada musim lepas. Tahun ni Pahang macam aku cakap tadi, laju je sambar. Agak buat kerja juga management pasukan Seri Pahang FC tahun ni. Dan antara pemain yang agak ternama, yang ada nama lah, Fandi Osman, seorang pemain back sayap, aku panggil back sayap lah kan. Pernah bermain dengan Felkra, pernah bermain dengan Selangor, juga pernah bermain dengan KL, juga pernah bermain dengan KDA FC, Kedah Darul Aman FC pada musim lepas. Juga 4 pasukan juga tu. Okey, ini part yang mungkin yang paling dinanti-nantikan. Manuel Hidalgo antara pemain import, bagi aku seorang je pemain import yang dikekalkan musim ni. Walaupun beliau mula mewakili pasukan Pahang FC pada pertengahan musim lepas, tetapi impak yang beliau bawa adalah antara salah satu faktor pasukan Pahang dapat kekal walaupun di paras-paras, dapat kekal di Liga Super. Mungkin tu salah satu faktor beliau ditawarkan kontrak semula. Mahmud Zatara juga dibawa daripada Jordan, diterbangkan jauh daripada Jordan menjadi sandaran kepada pasukan Seri Pahang FC, sambil dibantu oleh penyerang daripada Laos yang berkelana, yang banyak bermain di Liga-Liga Perancis, iaitu Billy Ketkyo Pompon. Billy ni masa AFF Suzuki Cup pada tahun lepas, memang mana siapa yang tengok game pasukan Laos memang nampak Billy ni seorang je yang nampak, yang hidup, yang betul-betul hidup. Tetapi beliau macam orang kata isolated kan. Pemain-pemain Laos yang lain tak selevel beliau. Aku rasa Billy tahun ni bagi aku salah seorang pemain baru, pemain import tahun ni, bukan je untuk Seri Pahang tetapi untuk Liga Super yang akan yang akan meletup tahun ni, yang akan sukses. Aku suka dengan gaya permainan Billy ni sebab mungkin dengan pengalaman yang beliau peroleh semasa bermain di Liga Perancis dengan beberapa pasukan, mungkin insyaAllah akan mencorakkan dan menggerunkan pasukan lawan terhadap Seri Pahang FC nanti. Ketiadaan Helmi Eliza pada musim ini sebagai penjaga gol telah pun diisi oleh Mamadou Samasa, penjaga gol yang telah dibawa daripada Mali. Cuma aku agak kecewa apabila ada pasukan yang ambil penjaga gol pemain import. Bagi aku agak merugikan lah sebenarnya kan. Bagilah peluang dekat pemain muda, itu yang lebih baik sebenarnya. Ini aku betul-betul seram. Yang kelima untuk Seri Pahang FC, aku agak geron betul nak sebut nama ni.
sebab dia ada Martial. Kita tahu kan, Martial ni adalah seorang bekas pemain Manchester United, tapi tu adiknya Anthony Martial, bukan yang untuk Seri Pahang FC pada tahun ini. Johan Martial adalah abang kepada Anthony Martial, tetapi aku pun tak tahu, kita semua pun tak tahu apakah nama keturunan ataupun lebih tepat nama adiknya yang Gah. Kita harap-harapkan Johan Martial tahun ni sekurang-kurangnya dapat membantu Seri Pahang FC untuk mencabar pasukan-pasukan yang lebih konsisten pada tahun ni. Kita harap-harapkan. Tapi cuma aku dengarlah satu berita, beliau masih lagi tidak diturunkan di dalam perlawanan persahabatan. Aku pun agak kurang pasti kenapa. Mungkin ada faktor-faktor lain yang kita takut. Janganlah ada kecederaan awal. Belum lagi start game, start liga, dah ada yang cedera. Ini amat merugikan. Kita harap player-player ataupun player-player import yang telah diambil oleh pasukan-pasukan di Liga Super ataupun di Liga Malaysia ini, terutama untuk Seri Pahang, pasal kita cerita pasal Seri Pahang malam ni, tidak dinilai daripada YouTube saja. Sepatutnya, secantiknya, seeloknya, gunalah scouting. Itu lagi tepat, lagi baik. Player-player import kali ini untuk pasukan Seri Pahang, kita harapkan mereka ini terbaik. Sambil dibantu oleh dua pemain yang baru saja dikabarkan telah pun berjaya dinaturalisasikan, iaitu Litak yang telah pun dipinjamkan kepada Terengganu FC pada musim lepas, dan juga Sergio Aguero dipinjamkan bermain bagi pasukan Perak FC pada musim yang lalu. Aku rasa ini macam formula, macam ada gaya-gaya JDT sikit lah. Macam yang ramai tahu, Pahang ataupun kita sebut Pahang lah, pasal kalau nak ikut sejarah, Seri Pahang FC ni pun dia baru ditubuhkan pada tahun 2020 apabila pasukan Pahang telah diswastakan. Siapa tak kenal Zainal Abidin Hassan? Siapa tak kenal Dola Saleh, Mubin Mokhtar, Khairul Azman Muhammad, seorang pemain import bagi aku yang sampai sekarang aku tak boleh nak lupa, Allen Davidson. Apa yang aku harapkan pasukan Seri Pahang FC untuk memberi tentangan yang sengit, memberikan sangat baik. Okey, sampai sini saja untuk episod kali ini menjelang Liga Super 2022 edisi Seri Pahang FC, dan insya-Allah kita akan kembali lagi untuk episod keempat. Kita preview pula insya-Allah untuk pasukan seterusnya, insya-Allah sampai episod insya-Allah. Sebelum tu jangan lupa kami juga ada keluarkan chat yang tak seberapa ni adalah free je kan. Jemput ada yang nak boleh DM aku dekat Instagram insya-Allah Instagram Sopresi TV. Tak mahal lah. Nanti kita akan keluarkan iklan juga kat Instagram. Jangan lupa follow sebab camp ni, ini jenis snapback, ini jenis sepatu. Alright, jangan lupa like, subscribe, share dan komen channel Sopresi TV. Selamanya Harimau Melaya, Hoboh, Pahang Hoboh, Darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SOP jangan lupa. Bye bye. See you.